So macam mana kita nak meningkatkan sales kita sehingga 600% ni? Alright, so macam mana kita nak buat? Kita tak nak kita buat sekarang, hari ni dapat banyak, esok dapat sikit, bulan ni dapat banyak, bulan depan dapat sikit, tahun ni dapat banyak, tahun depan tak ada langsung. Kita tak nak macam tu. Okay? Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Terima kasih kepada mereka yang sedang live dengan saya pada malam ni. Seperti biasa, insyaAllah setiap Selasa jam 9 malam kita akan live dalam rancangan Fahdi Live. Alright? So dalam rancangan Fahdi Live kita akan bongkarkan, kita akan kupas banyak topik-topik menarik, especially topik berkaitan dengan apa dia? Topik berkaitan dengan marketing dan juga sales online. InsyaAllah, insyaAllah, insyaAllah. Alright, terima kasih kepada mereka yang sedang live dengan saya. Terima kasih. Ada 3 orang sekarang ni. Wah, makin meningkat, makin meningkat. Komen dekat bawah supaya saya tahu siapa anda. Yes, Fazrul, pagi. Alright, terima kasih sebab join malam ni, Fazrul. Alright, siapa lagi? Ada lagi? Fatin, pagi. Yes, Fatin. Oh, terima kasih sebab join. Kamil Mazlan, tengah tunggu dari tadi. Thank you very much. Biasalah kita duduk office seorang ni, kita setting seorang-seorang, semua dah balik kan. Okay, so sebab tu lambat sikit. Ben Lokman, yes, Ben Nokman, yes, salam, pagi. Alright, kita ada 6 orang sekarang ni, semakin meningkat. Terima kasih sebab live. Stay tune, kita punya rancangan malam ni insyaAllah. Selamat pagi, lupa pula. Pagi Kamil. Alright, so sebelum kita bermula, yes, kita akan ada hadiah. Saya akan postkan hadiah kepada anda yang aktif malam ni, yang share kita punya video, tag kawan-kawan, komen dekat bawah banyak-banyak. InsyaAllah anda akan menang hadiah esok hari, InsyaAllah. Okay, so sebelum kita bermula, target saya malam ni adalah saya nak capai 250 orang. Alright, 250 orang bersama dengan kita live malam ni. So mohon bantuan daripada anda yang sedang live malam ni. Kita nak bagi manfaat kepada 250 orang live bersama-sama kita malam ni. So tolong sekarang ni ramai-ramai 17 orang. Yes, Siti Nur Hadina, yes, pagi. 17 orang, 18 orang dengan saya sekarang ni. Tolong klik share. Semua orang klik share, komen dan juga tag kawan-kawan supaya lebih ramai orang datang dan belajar dengan kita malam ni. Saya akan sharekan kepada anda satu teknik malam ni. Okay, teknik yang kita nak belajar malam ni. InsyaAllah teknik ini adalah teknik evergreen tau. Teknik evergreen yang mana apabila anda guna, bila anda guna, InsyaAllah bisnes anda bukan hanya boleh buat duit sekarang, tapi dia akan berkekalan buat duit tu. Okay? Alright, so apa yang saya nak share adalah bagaimana teknik yang bagaimana kita tulis kat sini syarikat-syarikat besar buat. Okay? Syarikat-syarikat besar seperti apa dia? Seperti Apple buat. Syarikat Apple buat. Okay? Seperti syarikat Apple. Seperti mana Marvel. Okay? Dia orang buat benda-benda ni. Apa lagi syarikat-syarikat besar? Apa lagi BMW, Mercedes, BMW, okay, dan sebagainya. Okay, so diorang ni basically buat benda yang kita akan share malam ni. Alright, InsyaAllah. Ya, Samsung, Samsung, boleh lah Samsung. Okay, alright. Tu macam ni kan Samsung. Okay, alright. So teknik ini adalah teknik yang mereka gunakan dan akhirnya memberi kejayaan yang sangat besar, impact yang sangat besar. Alright. Syarikat-syarikat ni basically malam ni kita akan cerita mengenai apa yang diorang buat. So, ia boleh applicable untuk bisnes anda. Walau kecil atau besar bisnes sekalipun, kalau anda gunakan teknik ini, insyaAllah ia akan boomkan you punya bisnes. Ia akan meletupkan bisnes anda. Okay, saya kena duduk sini sikit supaya orang nampak. Pen kecil lah, pen hitam. Tak ada pen hitam besar, tapi pen biru besar. Saya ada 2 pen biru yang besar. Alright, so sebelum kita bermula, komen dekat bawah pagi atau bagilah apa-apa sahaja sekalipun supaya saya tahu siapa anda, saya nak tengok siapa anda. Okay, dan tolong klik share ramai-ramai supaya lebih ramai orang kawan-kawan kita datang tengok live malam ni. Kita punya target malam ni, tolong saya untuk tolong anda. Kita nak bagi manfaat kepada 250 orang. 250 orang malam ni, insyaAllah. Alright, Puan Adrina, pagi. Selamat malam. Selamat malam apa Zaidin? Kita masih pagi. Setiap masa kena pagi, walaupun malam. Okay, Mimi Sufi, 34 orang dengan saya malam ni. Siapa yang bersama dengan saya, tolong stay sampai habis rancangan. Sebab apa?
Orang berjaya adalah orang yang bila dia buat sesuatu, dia habiskan apa yang dia buat. Orang tak berjaya, dia buat sesuatu tu, dia berhenti separuh jalan tau. Dia tak habiskan. So, anda yang bersama dengan saya, 34 orang sekarang dengan saya ni, stay sampai habis tau. Sebab apa? Orang berjaya dia takkan buat benda ni separuh jalan. Dia akan buat sampai habis. Alright? Okay? Alright. Pagi Afiq. Alright. Thank you very much for join. Cik Nurul. Jangan skip. Hashtag jangan skip. Line slow, cari line. Okay? Alright. Yes, Nusi Asia. Okay. So, kita akan pergi sekarang. Okay? Apakah tips yang pertama untuk anda meningkatkan sales anda? Boleh-boleh? Alright, 40 orang dengan saya, stay dengan saya, keep on comment. Setiap point yang saya bagi tahu, komen dekat bawah supaya saya tahu anda faham apa yang saya cakapkan. Dan tolong tag kawan-kawan anda. Tag kawan-kawan anda supaya lebih ramai orang join dengan kita malam ni. Nanti bila habis live, diorang akan PM saya, kenapa tak bagi tahu awal? Saya dah bagi tahu awal dekat page saya dah emailkan kepada semua orang. Alright? Hashtag line tak memberansangkan. Tak sabar ni tuan. Okay. Kalau line tak memberansangkan, keluar daripada kelompok tak memberansangkan, cari line tu. Jangan duduk tempat yang sama. Okay. Dan share. Alright. Samsyah, thank you very much. Okay, baik. So, apa yang kita nak buat hari ni? Alright. Kita nak close sales kita meningkat sehingga 600%. Okay. Alright, so ni duit ni simbol duit, semua orang tahu. Okay, so macam mana kita nak meningkatkan sales kita sehingga 600% ni? Alright, so macam mana kita nak buat? Kita tak nak, kita buat sekarang, hari ni dapat banyak, esok dapat sikit, bulan ni dapat banyak, bulan depan dapat sikit, tahun ni dapat banyak, tahun depan tak ada langsung. Kita tak nak macam tu. Okay, Faiz Hakim, semangat, memang kena semangat, sentiasa semangat, lawan tetap lawan. Okay, alright. Okay, baik. So macam mana kita nak meningkatkan sales kita ni? Ini step pertama. Saya akan terangkan step pertama, tapi syaratnya saya akan tulis sekarang step pertama. Alih sikit benda ni. Step pertama saya akan tulis dekat whiteboard sekarang ni, tapi ada satu syarat. Syaratnya tolong semua orang, 50 orang dengan saya, klik share sekarang. Tak share, alright, tak share. Saya tak cerita. Okay, tolong klik share sekarang. Button share tu klik je. Klik je supaya lebih ramai orang masuk dengan kita sekarang ni. Dan saya akan tulis sekarang ni. Tolong buat klik share and then tulis kat bawah dekat bahagian komen, saya dah share. Sekarang 50 orang dengan saya sekarang ni. Macam ni tangan ni. Okay, udah share. Okay, Aida, thank you very much. Udah share, thank you very much. Jemput kawan-kawan yang lain. Alright, saya tak nak orang komen lepas ni tak bagi tahulah. Penat nak jawab komen-komen tu. Okay, so ini adalah tips yang pertama. Tips pertama adalah sebelum anda dapat sales 600% ni, perkara pertama, paling important, the most important thing adalah yang ni, tuan dan puan. Alright, ready? Alright, ready? Point is, sekejap, saya tukar. Point dia adalah mindset. Okay, point yang pertama. Point yang pertama untuk anda dapat sales 600% adalah mindset. The moment you tak tukar you punya mindset ni, you tak akan berjaya buat close sale 600%. Okay? So, kenapa saya kata mindset? Macam ni. Majority, semua orang, hatta ada ramai orang yang so-called sharing dekat online sekarang ni, okay, mereka hanya mencari apa tau? Dia mencari first sale. Okay, first sale, iaitu dia mencari orang pertama untuk beli produk. Okay, orang pertama yang beli produk. Tetapi masalahnya adalah, saya nak tanya kepada anda, Apple, adakah dia cari orang yang pertama beli produk tu? Tak. Majority yang beli Apple, let's say sekarang ni Apple 7, betul tak? Apple 7, iPhone 7. Okay, iPhone 7 ni, kalau dia keluar kan, right? Biasanya yang beli iPhone ni adalah siapa? Orang yang first time nak beli ke, atau orang yang dah ada handphone dan nak tukar telefon? Yang dah ada iPhone dan nak tukar iPhone tu. Biasanya orang yang beli iPhone ni adalah orang yang dah pakai iPhone tu. Setuju tak? Okay, biasanya. Okay, alright. Contoh macam Marvel. Tengok Marvel, right? Marvel ni, setiap kali dia keluarkan movie, biasanya
orang yang dah tengok movie tu tau. Contoh dia keluarkan apa? Iron Man. Target market, sasaran market dia yang paling utama adalah orang yang dah tengok cerita Iron Man yang pertama. Faham tak? Okay. Kalau yang latest sekarang ni Guardian of the Galaxy. Alright? Guardian of the Galaxy ni latest sekarang kan, dia target bukan kepada orang yang first time nak tengok The Guardian of the Galaxy tau. Tetapi dia target kepada apa? Dia target kepada mereka yang dah tengok Guardian of the Galaxy sebelum ni. Later on, dia orang nak tengok sequel dia. Faham tak? Nak tengok sequel Guardian of the Galaxy. That's why, alright? Ni nama dia. Saya ni lah tak cantik lah tulisan dia. So mindset dia, kita bukan nak jual kepada first sale tau. Kita nak buat sales ni berkali-kali ganda. Okay? So daripada seorang ni, mindset dia adalah kita nak dia beli barang kita berkali-kali sampai bila-bila. Okay? Alright. So ni mindset dia. So apabila anda jual barang kepada orang lain tau, anda jual barang kepada orang lain, ada komen-komen yang saya terima, macam mana kalau saya dapat komen suami saya tak bagi. Saya dapat komen nanti dululah. Saya nak fikir. Apa lagi komen-komen yang biasa orang cakap? Apa lagi apa lagi? Suami nak tanya suami, tunggu dulu gaji tak masuk. Apa lagi orang akan tanya, orang akan cakap dan sebagainya. Alright, so basically kalau anda berhadapan dengan perkara-perkara tu, okay, anda akan relax. Sebab apa? Sebab anda ada mindset ni. Kalau orang tu saya closing tak banyak, tetapi atas orang ni saya akan dia akan beli dan beli dan beli lagi, anda akan rasa tenang. Betul tak? Tapi kalau anda hanya fokus cari customer baru, okay? Mahalah Faiz Hakim, mahalah tunggu gaji Nurul. Dan sebagainya. Kalau anda fokus kepada benda tu sahaja, itu yang menyebabkan bila anda fokus pada sales baru, kerja anda cari orang baru, anda akan rasa macam serabut dengan alasan-alasan tu. Tetapi kalau anda keep on, dia panggil apa tahu? Mindset. The correct way adalah build your audience. Okay? So the correct way is build your audience. Alright? So kalau anda nak dapatkan lebih banyak, build your audience. Alright? So itu membawa kepada point nombor 2. Alright? Ni point nombor 1. Okay? Orang beli bukan beli sekali, tapi dia nak beli berkali-kali. Alright? So bila anda pergi let's say anda jual satu barang, katalah contoh barang apa? Contoh barang ni lah. Alright? So anda bukan nak jual dia sekali je tau. Anda nak jual kepada dia berkali-kali sampai bila-bila. Dan kalau boleh hashtag sampai dia mati. Dan kalau dia mati sekalipun, dia ada penerus legasi dia. Alright, contoh, saya bagi satu contoh. McDonald. Alright, pernah dengar McDonald? Mesti kita wajib pernah dengar McDonald. Makan tak makan tu nombor 2. Okay, makan tak makan tu nombor 2. Alright, sebab ada orang dia boycott McDonald. Macam saya pun dah lama tak makan McDonald. Okay. Tetapi kita nak cerita macam mana McDonald build their business. Alright? Mindset dia, bayangkan kalau dia hanya tarik orang, cari orang untuk beli produk tu sekali je. Aduh, beli produk tu sekali, lepas tu orang tu bagi, kalau beli, kalau tak beli, dia bagi alasan gaji dah tak ada, suami marah dan sebagainya. Kalau dia keep on cari orang baru, akhirnya bisnes mereka takkan grow. Tapi base mereka grow hanyalah disebabkan oleh recurring customer. Faham ke tak? Recurring customer. Customer ni beli berkali-kali ganda. Okay? So, macam mana McDonald build the trust? Okay, macam ni. Sini pun kita tulis McDonald. Gitu. Okay? Alright. So, macam mana McDonald build trust dia? Siapa nak dengar? Siapa nak dengar cerita ni? Ini cerita interesting. Okay, saya belajar waktu saya masih belajar dekat universiti. Okay, dan tetapi benda ni menyebabkan saya berfikir tau. Wow, rupanya cara ni lah yang boleh menyebabkan you punya sales naik 600%. Rupa-rupanya. Even kalau you buat dengan ni, bukan hanya 600% tau. Dia boleh grow sangat-sangat besar. Okay, alright. So,
Siapa nak tahu? Siapa nak dengar? Siapa nak dengar? Siapa nak dengar cerita ni? Kalau nak dengar, komen saya nak. Dan cuba tag kawan anda, seorang kawan anda, supaya dia orang datang dan dengar sekali. Boleh tak? Bantu saya untuk dapat lebih ramai audience, supaya kita boleh spread the knowledge. Alright? Saya nak knowledge ni berkembang dekat Malaysia. Saya tak nak Malaysia ni kecil, ciput, asyik nak cari customer baru je. Okay? So, komen dekat bawah saya nak. Dan saya mohon kepada anda, tag kawan-kawan anda, share ke whatsoever video ni sekali lagi. You dah share 2 kali pun, share lah kali ketiga, supaya lebih ramai orang boleh bersama dengan kita. Itu saja saya mohon. Sebab dekat Malaysia ni nak mengubah mentaliti susah. Alright? Nak mengubah mentaliti susah. Tapi bila dah ubah, yes, wallah, Malaysia akan pergi lebih tinggi. Alright? Okay, baik. So, ceritanya adalah macam ni. Macam mana McDonald build their audience. Okay? Macam mana mindset McDonald. Alright? So, apa yang saya belajar dekat universiti dulu, alright? Basically, anda pernah dengar tak Happy Meal? Alright? Happy Meal. Pernah dengar tak Happy Meal? Alright? Hashtag Happy Meal. Alright? Pernah dengar tak Happy Meal? Kalau pernah dengar, komen dekat bawah Happy Meal. Okay, kita nak belajar je. Boycott tak boycott tu nombor 2. Okay, so apabila diorang tengah buat apa yang saya belajar adalah Happy Meal yang McDonald jual kepada customer dia, sebenarnya diorang sedang rugi tau. Rugi yang amat sangat. Sebab apa? Hadiah tu dah rugi. Okay, lepas tu burger pula, ada burger, ada air, ada fries dan sebagainya. And then harga dia tidaklah mahal sangat. Okay, disebabkan itu mereka rugi. Tetapi apa yang mereka fikir bukan sekarang tau, bukan current situation. Alright, bukan current. Tetapi mereka fikir apa tau, long term. Alright, terima kasih kepada 95 orang yang sedang live dengan saya. Terima kasih. You are awesome. Anda terbaik. Macam mana nak buat ni? Anda terbaik, anda terbaik. Alright, so 95 orang, 96 orang dengan saya sekarang ni, tolong stay sampai habis. Sebab apa? Orang berjaya bila dia start sesuatu, dia habiskan. Orang tak berjaya, majority orang tak berjaya, bila dia start sesuatu, dia tak habiskan apa yang dia start. So 95 orang, jangan skip video ni. Kalau nak cakap benda ni pun tak bagus juga, tapi hashtag haram skip. Sebab apa? Kita nak belajar sesuatu. Mungkin point yang saya nak bagi tahu kepada anda malam ni, walaupun ia percuma, tetapi ia akan mengubah bisnes anda mungkin 360 degree. Who knows? Betul tak? Okay? Alright. Jangan skip. Alright, kita nak belajar malam ni. Alright, so dah ada dah skip. Thank you very much pada yang skip. Saya doakan anda tak dapat ilmu ni. Gitu. Okay, so terima kasih kepada mereka yang sedang live dengan saya. Keep on comment supaya anda menang hadiah insya-Allah. Keep on inviting your friend. Keep on klik share supaya lebih ramai orang bersama dengan kita live malam ni. Alright, okay, terima kasih. Tak sampai lagi 100 ni. Macam mana? Tolong saya dapatkan 100 orang dulu. 100 orang untuk naikkan kita punya viewers malam ni. Boleh? Okay, baik. So, macam mana McDonald buat? Alright, so okay, terima kasih kepada 100 orang yang sedang live dengan saya. Terima kasih 100 orang. Alright, keep on tulis kat bawah, share, komen dan like. Alright, tag kawan-kawan anda supaya lebih ramai orang dengar kita punya ni. Okay, alright, baik. So, apa McDonald buat adalah, McDonald, dia bagi Happy Meal tu, tujuan dia bukan untuk diorang untung tau. Alright, tetapi mereka rugi. Tapi bila long term dia begini. Budak-budak, masih budak, makan McDonald, Happy Meal. Okay, dia makan Happy Meal. Masa kecil ni makan Happy Meal. Oh, happy gila waktu makan. Dan bila diorang makin besar, biasanya bila dah dididik daripada kecil makan McDonald, besar makan McDonald tak? Besar makan McDonald tak? Besar dia confirm makan McDonald. Faham tak maksud saya? What happened is, bila dia start makan McDonald waktu kecil, dia punya lifetime customer value. Ni saya kata, beli dan beli lagi. Okay, saya buat isi 40 lah. Ni ada 2, ada 3 lagi. Okay, isi 40. Okay, beli dan beli lagi, sehingga kerugian McDonald yang ditanggung waktu nak produce Happy Meal 2, alright, nak produce Happy Meal 2 di cover oleh lifetime customer value yang diorang makan sampai bila-bila tau. Okay, dan the best part is, apabila diorang makan sampai bila-bila, alright, apabila diorang makan sampai bila-bila, diorang biasanya akan membesar, berkahwin dan akan ada anak. Faham maksud saya? Bila diorang ada anak, diorang pun akan bagi Happy Meal kepada anak mereka.
what happen is, walaupun diorang dah tua, ada legasi penyambung untuk makan McDonald. Faham tak maksud saya? Gitu. So that's why, tuan dan puan, 90 orang, 100 orang yang live dengan saya malam ni, tolong stay. Sebab manusia yang berjaya adalah manusia yang bila dia start sesuatu, dia habiskan apa yang dia mulakan. Dia usaha sungguh-sungguh. So 90 orang stay, jangan skip video ni. Hashtag jangan skip. Alright? Aliasak. Kecil tak dapat makan, besar baru makan. Sebab kita macam saya orang kampung, saya nak order ke McDonald pun tak reti time tu. Tapi dia dah besar, masa universiti makan lah. Sekarang ni kita boycott. Okay, saya. Anda no problem. Depends on you punya ideology. Okay, depends. Alright. Okay, baik. Thank you very much 96 orang. Tolong komen dekat bawah anda siapa, right, baru yang join bersama dengan kita. Okay, jangan senyap, jangan jadi penonton yang biasa-biasa je. Okay, tolong komen dekat bawah untuk anda menang hadiah esok. Kita akan pilih random insyaAllah. Lepas tu komen di bawah, alright, dan tag kawan-kawan anda dan klik share supaya lebih ramai orang bersama dengan kita. 98 orang, kalau semua orang klik share, saya amat yakin dan percaya ada 200 orang akan tengok live malam ni dan 200 orang akan dapat benefit malam ni. Alright, so saya akan terangkan kepada anda nombor 2 punya point. Alright, nombor 2. Sebelum tu, 100 orang yang live dengan saya, tolong klik share sekali lagi. Walaupun berapa kali dah anda klik share malam ni, klik share sekali lagi supaya kita nak buka nombor 2. Okay, alright. So kalau dah klik share, komen dekat bawah, saya dah share. Saya buat tujuan ni begini. Tujuan saya tak suruh share komen banyak kali ni supaya anda menang hadiah. Bukan saya yang tentukan, staff saya esok yang akan tentukan. Staff saya tak tengok pun live malam ni. Alright, sebab dia yang akan tengok. Orang yang live je akan menang hadiah. Yang tengok lepas tak live ni, dia orang tak menang hadiah. Okay, alright. So staff saya akan buat. So macam mana dia nak tahu indikator orang nak menang hadiah ni? Senang je, dia tengok orang yang komen, orang yang share paling banyak, orang yang tag kawan-kawan. Itu saja yang dia orang tengok, indikator. So that's why, tolonglah share, tolonglah komen, tolonglah tag kawan-kawan anda. Tolong. Saya suruh tolong supaya anda menang hadiah. Ya Allah, tak faham lagi. Okay, baik. So, nombor 2, ini yang kita katakan sebagai strategi. Yang pertama, faham mindset anda. Jangan hanya jual sekali kepada seorang ni, jual berkali-kali. Alright? Nombor 2 adalah, apa yang perlu anda buat adalah yang ni. Yang ni, namanya Tribe. T-R-I-A-B-E. Bina tribe anda. Okay? Bina tribe anda. Bina tribe anda. Faham tak maksud saya? Bina tribe anda. Okay? Apabila anda bina tribe, basically anda akan membina satu perniagaan yang cukup utuh. Macam mana? Kenapa saya cakap macam tu? Okay, katakanlah. Okay, tak cantik lah tulisan duduk sebelah ni. Saya kena duduk sebelah ni. Boleh ke? Oh, tak nampak pula. Okay, so basically macam ni. Tribe ni, katakan semalam saya ada share dalam group inner circle kami, okay, macam mana untuk buat 100,000 setiap bulan. Alright, ada tak idea yang dalam yang ramai-ramai sedang live dengan saya malam ni, ada tak idea macam mana nak dapat 100,000 setiap bulan? Ada tak idea? Okay, so saya nak tahulah, ada tak yang ada idea 100,000 ke 200,000 ke hashtag 6 figure setiap bulan? Macam mana nak buat? Macam mana nak buat? Okay, so tolong komen dekat bawah, ada tak idea yang anda rasa, right, yang anda rasa bagus untuk anda bina 6 figure punya income setiap bulan, 6 figure sales kepada anda punya perniagaan. Ada ke tak? Okay, alright. So sekarang ni dekat bahagian tribe, saya nak cerita macam mana untuk anda buat 6 figure. Okay, 6 figure. Tak payah 6 figure lah. Kita tulis berapa kita nak tulis? Kita tulis 100,000 dan ke atas RM. Alright. So macam mana anda nak buat 100,000 6 figure ke atas dengan gunakan tribe ni? Alright. Untuk naikkan sales 600% ni, macam mana? Melabur muslimin. Allahu Akbar. Melabur. Duit pun tak nak melabur macam mana? Okay. Nurul Aiman, team supply barang kat kedai. Bagus-bagus. Apa lagi? Duplicate 1,000 orang macam saya, Hafizuddin. Macam mana nak duplicate? Kemudian bina loyal customer, Rahim. Ada cari stokis setiap bulan. Cari stokis setiap bulan. Baguslah. Team yang berkualiti, Coach Sifu. Macam lagi idea. Tetapi
inilah cara yang saya nak bagi tahu kepada anda. Cara, this is the best cara. Dan ramai orang dekat luar sana menggunakan cara ni. Tetapi most of our sellers, kita punya orang yang buat bisnes online dekat Malaysia tak guna cara ni. Disebabkan itu, mereka masih terkapai-kapai mencari macam mana cara untuk dapatkan 100,000 ni. Babe, ada orang senang dapat 100,000, ada orang susah dapat 100,000, ada orang tak boleh bayang 100,000 tu macam mana. Alright? So that's why saya nak share tips ini kepada anda. Tips ini sangat penting, ladies and gentlemen. Okay? So saya buat dot kat sini. Okay, jauh sikit dot tu, supaya saya boleh share kepada anda tips ni. Okay? So dot kat sini. Saya nak share macam mana untuk anda dapatkan 100,000 setiap bulan. 100,000 plus setiap bulan. Nak dengar tak? Nak dengar tak? Kalau nak tahu, komen dekat bawah, saya nak tahu, dan klik share sekali lagi. Gitu. Okay? Alright. Kalau nak tahu, komen dekat bawah, saya nak tahu. Saya lah orang yang tak boleh bayang tu. Saya yang susah, Faiz Hakim. Tak apa, susah tu tak apa. Sekarang susah. Biasa orang semua start berjalan susah. Anak saya umur 1 tahun. 1 tahun tak boleh berjalan lagi tau. Semalam baru dia boleh start berjalan. Alright? Saya orang yang paling happy atas dunia semalam. Sebab saya yang melihat itu kali pertama dia berjalan. Dan saya orang yang membimbing dia untuk berjalan semalam. Wah, anak saya. Dan saya tengok betapa susahnya untuk dia dapat berjalan tu. Tapi lepas dalam sejam lepas tu dia jalan relax je. Okay? Nak first langkah tu yang susah. Okay? Alright. Saya nak tahu sangat kami Mazlan. Okay, cerita Coke Sunday. Mahani, semangat sungguh Sifu. Tenaga hebat. Bateri saya pun dah low. Ngantuk. Ada amal-amal makanan tambahan ke Sifu? Tak ada tambahan-tambahan. Saya sebab saya nak share kepada anda. That's why saya bagi tahu. That's why saya semangat. Okay? Alright. Okay, insyaAllah. Mudah-mudahan ilmu dan mental bagus. Okay, semangat. So macam ni. Macam mana untuk anda dapat 6 figure setiap bulan? Caranya adalah begini, tuan dan puan. Bayangkan kalau anda boleh mencari 1,000 orang. 1,000 orang yang sangat suka kepada anda. Suka tu sampai suka gila tau. Suka yang suka sangat tahap tak boleh tidur kalau tak boleh tengok muka anda. Tak boleh lena kalau tak mendengar suara anda. Right? Rasa macam resah gelisah kalau tak mencium bau anda. Umpama gitu. Dia tak boleh nak hati dia gundah gulana apabila dia tak nampak status anda. Dia tak nampak update anda. Orang yang macam ni, anda just perlukan berapa orang? 1,000 orang je. 1,000 orang, dan setiap bulan anda boleh demand dengan diorang berapa ringgit? RM100 je daripada diorang. RM100. Kalau 1,000 darab 100, berapa anda akan dapat? RM100,000. Tuan dan puan, that's why saya beritahu. Tugas anda bukan mencari seramai mungkin customer. Tidak. Tugas anda sebagai business person, bukan setiap hari, setiap masa, setiap saat mencari pelanggan baru sahaja. Alright? Tugas anda adalah mencari apa dia ni? Tribe, follower, tegar anda. Now, saya nak tanya kepada anda. Okay? Macam mana agama Islam boleh tersebar di seluruh dunia? Macam mana? Macam mana agama Islam boleh tersebar seluruh dunia? Kita cerita dalam bentuk bisnes, tetapi ia sangat, apabila kita menghayati perkara ini, kita akan faham macam mana Nabi Muhammad lakukan perniagaan. Nabi Muhammad baginda sallallahu alaihi wasallam buat menyebarkan Islam dengan cara ni tau, dengan cara tribe. Macam mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bina tribe, alright? Follower tegar. Dan daripada follower tegar ni lah Islam berkembang. Faham tak maksud saya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membina sekumpulan manusia yang sangat cintakan agama, yang sangat cintakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan akhirnya walaupun tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam tak wujud di dunia ini, sahabat-sahabat masih lagi rindukan baginda sallallahu alaihi wasallam. Faham tak maksud saya? So that's why, ladies and gentlemen, apabila anda buat bisnes, dia bukan cerita anda dapat ramai orang, tak. Cerita yang penting adalah macam mana saya nak jaga orang yang dah bagi sesuatu pada saya. Meaning to say, orang dah beli dengan anda. Soalan yang perlu anda tanya adalah macam mana, okay? Macam mana saya nak jaga orang ni? Faham tak maksud saya?
Macam mana saya nak jaga customer ni baik-baik, gila-gila, supaya dia satu hari akan rasa sangat cinta kepada saya, perniagaan saya, dan apa jadi pada perniagaan saya pun mereka akan support. Faham tak maksud saya? Alright? So that's why ini namanya pemasaran tribe. Okay, macam mana anda nak bina tribe ni? Tribe ni boleh dibina dengan banyak cara. Okay, banyak cara. Nak tahu tak cara dia macam mana? Nak tahu tak cara dia macam mana? Komen dekat bawah, saya nak tahu. Nak tahu tak? 120 orang. Nak tahu tak macam mana anda boleh membina tribe ni? Saya nak share ni. Okay, saya akan share teknik ini. Alright, teknik ini. Tetapi 120 orang, tolong komen dekat bawah, saya nak. 1, buat 3 perkara. 1, komen saya nak. Nombor 2, tolong 120 orang bersama dengan saya live malam ni. Nombor 2, tolong klik share sekali lagi. Walaupun anda dah klik share berkali-kali, saya akan cerita kepada anda bagaimana anda boleh membina tribe ni. Alright, membina 100,000 alright, setiap bulan dan ke atas. Alright, dan anda boleh sedut duit customer macam ni je. Alright, which is anda cari 1,000 orang tribe yang mengikut anda. Itu kalau 100, bayangkan tribe ni boleh bagi kepada anda 200 setiap bulan. Tribe boleh bagi kepada anda 300 sebulan. Meaning to say, kalau anda hanya ada 1,000 orang ni, anda jaga gila-gila dia orang, automatic you punya sales akan dijaga. Alright? Ayat dia, simpan matlamat kita, realisasikan matlamat mereka. Alright? So, tulis kat bawah, dekat komen, simpan matlamat kita, realisasikan matlamat mereka. Alright? Apa matlamat kita simpan? Kita nak apa? Matlamat kita apa? Matlamat kita nak sampai 100,000 ni. Tapi matlamat diorang adalah apa dia? Matlamat diorang. Alright? So, tulis kat bawah, simpan matlamat kita, realisasikan matlamat mereka. Okay? Simpan matlamat kita, realisasikan matlamat mereka. Matlamat kita nak dapat 100,000, tapi tak perlu war-warkan kepada seantero dunia kita nak dapat 100,000. Ini cara kita buat bisnes. Tapi caranya adalah kita sampaikan apa yang diorang nak. Simpan matlamat kita, realisasikan matlamat mereka. Diorang nak apa? Bila kita tanya diorang nak apa, kita punya pelanggan nak apa, adalah dengan kita bertanya diorang apa masalah yang mereka nak selesaikan. Masalah tu bukan hanya dengan produk kita je. Kita boleh tawarkan apa saja tawaran solution tu. Tapi dengan cara yang bagaimana? Cara yang bagaimana? Okay? Caranya adalah anda keep on, ni cara mudah close sales. Nombor 1, mindset. Jangan fikir nak jual sekali je. Alright. Nombor 2 adalah pemasaran, gunakan tribe. Alright. Nombor 3. Alright. Nombor 3 yang saya nak share kepada anda adalah dengan cara, nama dia adalah, apa dia? Cuba teka. Okay. Cuba teka. Sebab. Alright. Anda nak selesaikan apa? Masalah. Alright. Apa masalah yang mereka nak selesaikan? Meaning to say, mereka akan bersama dengan anda. Mereka akan jadi tribe kepada anda apabila anda boleh provide solution kepada masalah mereka. Alright? Solution. Meaning to say, bukan saya kata jual produk tu solution. Tak. Saya bagi tahu, kalau anda boleh jawab benda ni. Why? Kenapa saya perlu bersama dengan you? You punya bisnes. Faham tak maksud saya? Okey, contoh. Kita ambil macam mana Nabi SAW buat mengumpulkan para sahabat, right? Dan akhirnya para sahabat ni yang berjuang untuk menyebarkan Islam kepada satu dunia. Alright? Macam mana? Sebabkan Nabi SAW melihatkan mereka dengan why. Kenapa? Sebab apa? Kita nak merebut syurga Firdaus. Alright? So, disebabkan itu, Nabi nampakkan why, kenapa tu, menyebabkan diorang nampak apa yang mereka tak nampak. Okay? Mereka nampak solution kepada masalah. Contoh dia, selalu gundah gulana, tak cukup duit. Nabi kata apa? Miskin dekat dunia tak apa, akhirat nanti Allah akan bagi suatu balasan yang cukup besar. Alright? Kalau contoh Bilal bin Rabah selalu kena kutuk, kena hina, Nabi kata Allah tak melihat rupa paras orang, warna kulit, tapi Allah melihat hati. Faham tak maksud saya? So, disebabkan tu, orang nampak why, kenapa perlu bersama dengan Nabi SAW. Disebabkan itu, apabila orang nampak why, kalau orang nampak why anda punya bisnes, kenapa? Dia nampak kenapa saya perlu bersama dengan anda. Apabila mereka nampak kenapa, then mereka akan jadi tribe anda. Faham tak maksud saya? Apabila mereka nampak kenapa kena saya follow you,
Kenapa dia orang nampak anda boleh memberi solution kepada masalah dia. Bila dia orang nampak kenapa tu, why tu, anda boleh menyelesaikan masalah dia, then mereka akan convert untuk jadi you punya tribe. Faham tak maksud saya? Okay? Alright. So, itu yang ketiga. Alright? Saya nak share nombor 4 pula. Alright? Nombor 4. Kenapa perlu beli produk kita? Bukan kenapa perlu beli produk kita, tuan. Tidak. Produk kita tu produk je. Produk is produk. Faham tak maksud saya? Produk adalah produk. Katakanlah apa yang contoh? Okey, contoh macam ni. Alright, ni botol air official saya. Contoh. Betul, ni adalah botol air. Alright. Tetapi orang beli produk tu bukan disebabkan, kadang-kadang bukan nak beli produk ni sangat, tetapi disebabkan dia follow kita punya bisnes. Faham tak maksud saya? Apabila kita memberi sebanyak-banyaknya. Okey, macam ni. Why ni kita panggil sebagai, macam mana anda nak menjawab why dia orang, anda nak jadi solution provider adalah anda dengan guna cara macam mana saya tulis ni? Content marketing. Okay, so anda kena buat banyak content marketing. Alright, content marketing tu menjurus kepada, bukan kenapa perlu beli produk kita, Arzu. Bukan. Kenapa beli produk kita tu kita kena bagi tahu. Tetapi setiap masa janganlah asyik bercakap pasal produk kita. Faham tak maksud saya? Sekarang ni ada tak saya bagi tahu? Orang yang sedang melihat live dengan saya kena masuk ke seminar saya. Ada tak? Tak ada. Saya tak bagi tahu pun. Alright? Saya tak bagi tahu pun. Kena join seminar Fun Evo. Tak ada. Tetapi saya memberi content marketing tau. Saya memberi content kepada anda. Apabila anda melihat content saya, anda rasa macam, oh bagus. Konten ni memberi sesuatu kepada saya. So, apabila anda rasa sesuatu tu, konten tu bagus, anda akan keep on, keep on follow. Faham tak maksud saya? Bila anda keep on follow, okay, basically, kenapa anda keep on follow? Sebab anda rasa anda dapat sesuatu. Faham maksud saya? So, bukan kita nak cerita produk je. Jangan. Itu trend dulu. Apabila anda bercakap internet marketing sekarang ni, yang bersepah-sepah produk, alright, bersepah-sepah servis yang ditawarkan, orang akan tanya, siapa yang saya nak follow? Produk mana saya nak beli? So disebabkan tu, dengan content marketing ni akan meningkatkan kepercayaan orang kepada bisnes anda. Alright? Dengan dengan content marketing ni, orang akan mula trust kepada you punya business. Apabila orang trust pada you punya business, mereka akan jadi tribe, follower tegar anda. Apabila dia jadi tribe anda akan dapat bilangan pembeli berkali-kali ganda. Dia orang takkan beli sekali, dia orang akan beli berkali-kali ganda. Okay? Alright, so terima kasih 130 orang yang sedang live dengan saya. Thank you very much. You are awesome. I love you guys. Alright, InsyaAllah saya mohon kepada anda 129 orang, 130 orang dengan saya malam ni, kita sama-sama belajar, kosongkan gelas, dan supaya anda aplikasikan apa yang saya sampaikan malam ni. 130 orang dengan saya malam ni. Tolong, seorang guru saya bagi tahu, orang yang berjaya adalah mereka yang start sesuatu, dia habiskan apa yang mereka start. Oh, Wan Mus, Sifu Wan Mus pun bersama. Thank you very much, sahabat Wan Mus. Alright, thank you very much sebab live dengan kita malam ni. Alright, sama-sama. Alright, Huda Raus, thanks Sifu sharing ilmu. Alright, thank you very much. Saya tak ada masalah, tapi yang penting anda mesti gunakan ilmu yang saya sampaikan malam ni. Alright, it's not about apa yang anda belajar, it's about your action. Alright, faham ke tak? Apa banyak gila ilmu anda pun. Anda ada FBA punya ilmu, Google AdWords punya ilmu, anda belajar dengan orang mus ke Google AdWords, anda pergi belajar email marketing ke, anda masuk kelas sampai 10,000 satu kelas pun, tapi ia tak bermakna kalau anda tak buat action tu. Faham maksud saya? Okay? Alright. So, kita dah masuk ke tips yang ketiga. Kita masuk ke tips nombor 4. Okay? Tips nombor 4. Okay. Siapa nak tahu tips nombor 4? Tips nombor 4 ni akan meningkatkan sales anda berkali-kali ganda. Trust me. Macam ni ayat saya. Trust me. Percayalah. Kalau anda guna tips ini, anda akan, mindset anda dah betul, tribe anda dah start bina, tribe anda dah nampak kenapa dia kena follow you punya business. Okay? Tetapi kalau anda tambah dengan benda ni, dia akan jadi macam api yang membara-bara tau. Api yang cukup besar yang akan menyemarakkan bisnes anda. Yes. 130 orang, siapa nak tahu? Saya mohon sekali lagi, kita nak target, okey lah, tak sampai lah. Kita target 200 orang malam ni, boleh tak?
200 orang untuk sama-sama belajar. Boleh tak? Sekarang ada 130 orang. Saya mohon bantu saya. Bantu saya untuk dapatkan 300 orang. 300 pula. 200 orang untuk saya reveal nombor 4 ni. Alright. Tak belum lagi, tak habis lagi. Bantu saya 130 orang, bantu saya untuk saya reveal nombor 4 ni. Bantu saya untuk capaikan kita punya angka malam ni 200 orang live dengan saya. Boleh tak? Bantu saya malam ni. Mohon bantuan anda semua. WhatsApp dekat kawan-kawan semua. Pergi masuk dalam grup lah, whatsoever lah. Alright, yang penting kita dapat figure 200 orang malam ni. Boleh tak? Dengan saya. Sentuhan hati Syazwan Arifin. Sentuhan hati InsyaAllah sentuh hati juga. Nombor 4 ni memang sentuh hati. Kalau tak buat yang ni, you tak boleh sentuh hati. You punya sales tak boleh naik 600%. Okay? Boleh tak mula dari first? Aduh, datang lambat tiba-tiba request nak daripada first. Okay? Alright. So, bantu saya untuk dapat 200 orang. Please bantu. Boleh ke tak 200 ni? Aku confident je. Hari tu dapat 230 maksimum. Dia makin turun. Baguslah makin turun ni. Okay, let's go. Alright. Okay, baik. Tak apalah, saya tak kisahlah dapat 200 ke tak dapat ke. Yang penting saya nak share malam ni. Okay, kalau boleh bantu saya untuk dapatkan 200, come on, klik share ramai-ramai supaya saya boleh revealkan secret nombor 4 ni. Klik share. 120 orang klik share sekarang supaya lebih ramai orang bersama dengan kita. Alright, message grup-grup mana-mana, grup WhatsApp supaya dia orang join. Kita punya live malam ni. 133 ya, keep on growing. Come on. Saya nak bagi tahu yang last ni. Yang last ni, kalau anda tak buat yang ni, anda ada mind setting hebat macam mana pun, anda dah bidden track macam mana pun, dia orang dah nampak wise macam mana sekalipun, anda tak buat yang ni, you takkan grow, babe. Alright? Okay? Alright, tak apalah. Dah bantu saya tak dapat 200 nak macam mana kan? Okay? Alright, tak apa. Saya akan bagi tahu nombor 4 ni. Okay? Nombor 4 ni ready ke tak? Okay? Ready ke tak? InsyaAllah. Mati-mati 200 orang. Mati-mati 200 orang. 250 orang. Okay? Alright. Yes, thank you very much. Keep on growing insyaAllah. So, kita nak reveal nombor 4 ni. Okay? Apakah teknik yang mana kalau anda nak bina mindset, anda nak bina tribe ni, anda ada why, tetapi anda perlukan apa tau? Okay? Anda perlukan satu perkara, right, which is nama dia adalah persona. Okay? Anda perlukan persona. Anda perlukan manusia di belakang anda punya bisnes. Anda perlu highlightkan business owner, business pemilik bisnes yang anda sedang jalankan. Alright? Alright, 150 orang. Boleh lah 150 orang. Bantu saya. 140 sekarang ni. Yes, 141. Come on, 150 orang. 9 orang lagi untuk kita 150 orang. Baguslah. InsyaAllah. Alright? So, bantu saya untuk dapat 150 orang. Come on. 140 orang. Stay. Siapa yang bersama dengan saya malam ni, orang yang berjaya, bila dia start sesuatu, dia akan habiskan. 140 orang dengan saya. Bila you start tengok kita punya live malam ni, tolong habiskan kita punya live malam ni. Sebab apa? Orang berjaya, dia akan habiskan apa yang dia start. Alright? Okay, baik. So, nombor 4 ni adalah persona. Okay? Nombor 4 adalah persona. So, bayangkan, orang nak follow anda, orang nak follow bisnes anda. Okay? Orang nak follow bisnes anda, mereka perlukan, dia nak follow ni, dia bukan follow bisnes tau, tapi dia follow manusia. Dia follow manusia yang buat bisnes tu. Sebab orang takkan follow, dia panggil term dia, people follow people. Yes, the word is people follow people. Okay? Orang follow orang. Dia takkan follow apa benda, binatang ke. Dia takkan follow baju, dia takkan follow whiteboard, dia takkan follow ni, maka dia takkan follow manusia. Dia follow manusia. Faham tak maksud saya? So that's why apabila anda nak mind setting anda dah betul, alright, apabila mind setting anda dah betul, anda dah start gain business anda, which is anda dah start jual kepada orang lain, alright, dan dah ada start ada customer, okay, dan customer tu anda jaga gila-gila untuk jadikan mereka tribe anda, alright, dan mereka dah nampak why, kenapa mereka perlu follow anda, okay, mereka nampak anda ni adalah orang yang memberi solution kepada masalah, alright, mereka nampak macam anda ni solution provider, dan mereka rasa macam
tak boleh tak follow anda. Okay, dah nampak ni. Tetapi mereka tak nampak siapa yang mereka nak follow. Faham tak maksud saya? Mereka tak nampak siapa yang mereka follow. Manusia ke tak? Apabila faktor last ni tak ada, akhirnya yang ni tak jadi, yang ni tak jadi. Alright? So bisnes anda akhirnya tak akan grow, ladies and gentlemen. Nak dapat 600% ni, dia panggil leap of faith. Macam ni? Lompatan nasib. Leap of faith. Betul tak? Leap of faith. Lompatan nasib. Right? Tapi basically macam tu. Okay? Lompatan dia adalah untuk untuk anda naik 600% ni, anda perlu reveal your face, ladies and gentlemen. Macam tu. Reveal your face. Kena dedahkan muka anda kepada public. Kalau anda tak nak dedahkan muka anda kepada public, bisnes anda perlu ada persona tu. Anda kena cipta persona tu supaya, alright, supaya, okay, mereka tahu ke mana mereka, siapa yang mereka follow. Faham tak maksud saya? Umpama kalau ada anak panah tu, okay, ada panah tu, mereka nak landing ke mana? Dia orang dah nampak dah. So kalau dia orang dah bina trust, dah rasa percaya, anda dah pula menjawab why dia, problem dia, solution kepada problem, okay, solution kepada problem dah bagi, tetapi dia rasa macam tak cukup je. Faham tak? Dia nak landing ke mana? Landing dia kepada persona ni. Okay? Alright? Gitu. Sama juga macam kita tengok cerita Iron Man. Katalah Iron Man, kita tengok cerita Iron Man. Okay? Tak ada cerita Iron Man tu tak wujud Tony Stark tu. Tak wujud Tony Stark. Yang wujud adalah Iron Man. Yang bercakap, berjalan, pakai topeng je. Dan semua watak-watak lain tak ada manusia. Semua watak alien je, pelik-pelik je. Definitely manusia takkan tengok. Tapi orang tengok Iron Man disebabkan apa? Orang rasa nak jadi macam, pertama nak menjadi Iron Man lah, power kan. Tetapi orang tahu di belakang Iron Man ada seorang nama dia Tony Stark. Tony Stark, dia punya gaya, dia punya misai, dia punya lifestyle, orang nak tiru macam tu tau. Okay? So disebabkan tu ada persona. Cerita-cerita Marvel, yes, diorang ada persona. Saya nak tanya kepada anda, Apple ada persona tak? Apple. Kalau orang beli Apple, pemilik Apple atau peminat tega Apple, dia akan tahu apa itu, siapa tu persona Apple. Alright? Persona dia adalah Steve Jobs. Okay? Persona untuk Apple adalah Steve Jobs. Orang yang mencipta, membangunkan Apple, yang buat produk-produk lain. Dia bukan buat produk pun, dia bukan engineer. Dia hanyalah seorang yang ada idea je. And then yang buat tu adalah Siti Khadijah. Apple sedapnya. Amboi. Okay. Yang buat tu adalah Apple tu, adalah Steve Jobs. Disebabkan tu, orang follow Apple tu disebabkan figure Steve Jobs tu. Figure Steve Jobs tu yang membawa Apple maju, sehingga maju sangat-sangat maju. Sehingga kan apabila Steve Jobs tak ada, Apple tu tiba-tiba jadi macam orang rasa lost, kosong. Sampai waktu Steve Jobs meninggal, ramai orang bersedih disebabkan bukan iPhone yang hilang, Steve Jobs yang hilang. Tapi orang rasa macam iPhone tu hilang tau. Macam Apple tu tak wujud dalam dunia. Apple tu ada, alright, tapi pemilik Apple tu, which is Steve Jobs tu yang tak ada. Okay, itu yang saya kata sebagai persona. So ladies and gentlemen, kalau anda buat perkara ni semua, insya-Allah dengan izin Allah, saya panggil benda ni apa tolong bagi nama sikit, saya pun tak tahu. Ini yang saya reka sebenarnya. Okay, kalau anda ada benda ni, 4 perkara, 4 apa dia panggil ni? 4 bucu ni, insya-Allah you akan bina satu bisnes yang cukup hebat. Alright? InsyaAllah. Karisma bila pakai iPhone. Karisma. Okay. Alright. So, kita dah hampir sampai ke penghujung rancangan. Alright. Kalau tuan dan puan ada soalan berkaitan dengan internet marketing atau apa sahaja soalan, alright, insyaAllah boleh tulis di saya punya fanpage. Alright. Follow Sifa saya punya fanpage. Dan insyaAllah saya akan jawab dalam live yang seterusnya, insyaAllah. Next week, setiap Selasa kita akan live bersama dengan ramai kalangan kita, insyaAllah. Okay, kita akan berbincang lagi topik-topik yang boleh membantu anda untuk meningkatkan sales. Alright, so itu saja untuk live malam ni. Saya terima kasih. Dan habis ke Wan Faizah? InsyaAllah dan habis dah. Sebab apa? Pukul 10 dah. Saya pun nak balik. Rumah saya 40 km daripada sini.
Dan saya duduk di Kota Baru sekarang, Kota Baru, Kelantan. Selasa setiap jam 9 malam tau. 9 malam, setiap 9 malam. Jangan miss. Okay? Okay, bye-bye. Alright. Okay, so itu saja kita punya live malam ni. Saya harap ia membantu anda sedikit sebanyak. Alright. InsyaAllah saya harapkan bisnes anda meningkat, sales anda gedebam meletup selepas ini insyaAllah. Saya doakan anda semua dimurahkan rezeki semurah-murahnya, dipermudahkan urusan daripada, oleh Allah SWT semudah-mudahnya. Hari inilah perjuangan, esok adalah pengharapan, lusa adalah kemenangan kita semua. Jumpa anda dengan kanser kejayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi.